Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, murid-murid, kita masih lagi dalam bab 3 iaitu rumus algebra. Video yang lepas cikgu dah terangkan tentang 3.11 iaitu bagaimana membentuk rumus berdasarkan suatu situasi. Okay, jadi kali ni untuk video ni cikgu akan terangkan untuk 3.1.2 bagaimana menukar perkara rumus. Baik, cikgu masih lagi menggunakan buku teks kamu. Kamu boleh rujuk buku teks, buku matematik. Okey, tengok tajuk subtopik 3.1.2 perkara rumus. Baik, kita teruskan. Pemboleh ubah boleh diungkapkan menjadi perkara rumus suatu rumus algebra. Begitu juga perkara rumus boleh menjadi pemboleh ubah rumus algebra tersebut. Baik, untuk rumus algebra kita boleh ubah kedudukan dia. Okey, katakan contoh kat sini dia kata perimeter P, perimeter dia bagi pemboleh ubah P perimeter untuk segitiga ini, segitiga sama kaki, boleh diungkapkan dalam sebutan A dan B sebagai P sama dengan A tambah 2B. Okey, macam mana P ni? P adalah perimeter. Bagaimana untuk cari perimeter? A ni nilai A tambahkan dengan 2B. Kenapa 2B? B tambah B kita akan dapat 2B. Sebab itulah di sini 2B. Jelas Jadi kat sini perkara rumus bagi persamaan di atas boleh ditukar. Baik, asal dia tadi P sama dengan A tambah 2B. Kita nak tukar kedudukan A kat depan ataupun B di depan. Okey, tengok cikgu buat macam mana. Katakan cikgu nak A ni kat depan. Okey, jadi kita cikgu tukar A sama dengan P tolak 2B. Baik, kamu dah belajar kan waktu tingkatan 1 berkenaan dengan seimbangkan seimbangkan persamaan. Okey, cikgu pernah ajar tambah 2B bawa kiri jadi tolak. Ingat tak? Kemudian kalau ni A, P tolak 2B. Macam ni lah. Kita dah belajar ni waktu tingkatan 1. Seimbangkan persamaan. Ataupun kita buat macam ni. A, ni kan P. Cikgu tulis pakai marker lain P sama dengan A tambah 2B. Okey, kita seimbangkan ni tambah 2B. A tambah 2B tolak 2B. Sini kita buat P tolak 2B. Kita kena tulis tolak 2B, tolak 2B. Kalau yang ni dah habis dah mansul lah. Kosong. Tinggallah A saja. Jadi sini P tolak 2B. Sebab itulah dapat yang ni. Begitu. Okey. Kalau B pula macam mana? Kita nak tukar B. Asal dia P sama dengan A tambah 2B. Kita nak 2B ni kat depan, kita letak depan. Okey, P tolak A. Ni A bawa ke kiri jadi tolak. Okey, kemudian kita nak tinggalkan B saja. 2 ni operasi darab bawa kanan jadi bahagi. Kan cikgu pernah ajar dalam kelas kan benda ni. Macam mana nak seimbangkan persamaan. Okey, nak mencari sebutan ni. Boleh ubah, ada 3 cara ni. Okey, nanti kita tengok contoh macam mana Okey. Baik, kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Inilah cikgu cakap ni. Anda telah belajar menyelesaikan persamaan linear. Barulah cikgu ingat. Apa namanya ni? Anda telah belajar menyelesaikan persamaan linear dengan 3 kaedah berikut. Ingat tak? Kaedah cuba jaya, aplikasi konsep kesamaan, kaedah pemartabalikan. Yang tadi cikgu terangkan guna aplikasi konsep kesamaan. Okey, yang ni contoh. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Sekarang ni dia beri A sama dengan Q sama dengan M tambah P. Ni asal dia. M tambah P sama dengan Q. Dia nak M sebagai perkara rumus. Perkara rumus maksudnya mesti di hadapan.
kita nak letak M ni kat depan. Sekarang M di belakang sama dengan kan? Sekarang kita nak bawa ke depan. Okey, macam mana dia buat? Okey, dia ubah kedudukannya. M tambah P dia bawa ke depan, Q letak belakang. Okey, kita tak perlu ubah tanda sebab kita hanya ubah kedudukan kiri dan kanan ini. Kemudian kita nak M sahaja di depan ini. Apa perlu kita buat? Dengan P, kita gunakan konsep kesamaan. Okey, kita nak hapuskan P ni, kita kalau sini tambah P, sini tolak P, baru dapat sifar. Kalau kiri tolak P, kanan pun kena tolak P. Sebab itulah M sama dengan tambah P tolak P dah sifar di sini. Q tolak P. Nampak? Sekarang kita dah jadi M di hadapan. M dah dijadi sebagai perkara rumus. Okey? M diungkapkan dalam sebutan P dan Q. Ini maksudnya M diungkapkan dalam sebutan P dan Q. Sebutan P dan Q ni sebelah tanda sama dengan belakang. M ni dah kat depan. Itu maksud dia. Jadikan kita tukarkan perkara rumus dia. Okey, yang ni B. Okey, B. B sama dengan 2S tolak M. Okey, cikgu tulis kat sini B sama dengan 2S tolak M. Okey, sekarang ni kita nak M ni di hadapan. M ni kita nak bawa ke depan. Jadi kita tukar kedudukan dia. Salin semula 2S tolak M sama dengan B. Okey, kemudian sekarang kita nak jadikan M saja. Baik, kita kena hapuskan 2S ini. Apa perlu kita buat? Okey. Jadi kat sini dia buat tolak 2S. 2S. Okey, kita tambah kat sini tolak 2S tolak M sama dengan B tolak 2S. Okey, nampak? Sekarang ni 2S tolak 2S kita akan dapat sifar kan? Ni dah sifar. Jadi tinggallah M saja. Tolak M sama dengan B tolak 2S, kita tulis semula. Okey. Kemudian kita nak M sahaja. Apa perlu kita buat? Negatif. Ini sebenarnya adalah nilai negatif 1. Negatif 1 darab M. Jadi kalau darab, kita kena untuk seimbangkan dia, nak hapuskan negatif ni, kita perlu buat negatif M bahagikan dengan negatif M. Okey. Bahagi negatif M pula. Bahagikan dengan negatif 1. Okey. Sama dengan B tolak 2S. Sini pun kena bahagikan dengan negatif 1. Okey. Kemudian, ni negatif 1 bagi negatif 1 kita akan dapat M saja. Yang ini kita akan dapat B bagi negatif 1, negatif B. Negatif bagi negatif positif 2S. Kan? Sama kan jawapan dia ni? Sama. Ataupun kita boleh ubah kedudukan dia. Negatif tak nak kat depan, kita letak yang positif di hadapan. Tolak B. Sama sahaja. Okey? Begitu. Seterusnya. Ni, soalan C. A per, cikgu besarkan lagi sini supaya cikgu boleh turun conteng sini. Okey. A sama dengan 5 per 2M. Okey, untuk soalan C ni sini Baik, macam mana dia buat? Sekarang ni kita nak jadikan dia M sebagai perkara rumus. M perkara rumus. Baik. Kalau kita nak terus gunakan kaedah begini pun boleh cikgu ajar kamu macam mana kaedah terus macam ini. Baik, ini operasi darab kan? Ini operasi bahagi. Okey, bahagi bawa ke kiri, kita jadikan dia sebagai darab. Okey, kalau kamu dah mahir tadi ni kan, tolak 2S, tak nak kan, serabut kan, boleh tulis terus macam gini. Okey, bahagi bawa ke kanan, ke kiri akan jadi darab. Jadi kita ambil yang 2M ni, bawa ke A ni, kita darabkan 2M darabkan dengan A. 2M darabkan A, kita akan dapat 2M
A sama dengan 5. Okey. Kemudian kita nak jadikan M ini sebagai perkara rumus. Okey, kita letakkan M kat depan. M. Okey. Apa perlu jadi dengan 2A ni? 2A ni operasi darab. Kita tukar bawa ke kanan jadi operasi bahagi. Jadi kat sini 5/2A. Dah siap. Okey, kalau dalam buku teks pula dia ajar, okey, kita seimbangkan persamaan ni. Kita nak hapuskan 2M ni, kita darabkan dengan 2M, barulah kita boleh hapuskan. Tinggallah 2M ini di sini. Okey, jadi 2M darab A, 2AM lah. Sama dengan 5. Kita nak M sahaja. 5 bahagikan dengan 2A. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Baik, soalan D dia beri T sama dengan M tolak N per negatif 3. Okey, cikgu tulis kat sini. Okey, M tolak N. Cikgu tulis kat sini M tolak N per negatif 3 sama dengan T. Okey, sekarang kita nak M sebagai perkara rumus. Jadi sini operasi bahagi, kita bawa ke kanan jadikan operasi darab. Jadi ubah sini M tolak N sama dengan negatif 3 darab T, kita akan dapat negatif 3T. Okey, lepas tu apa perlu kita buat? Kita nak M saja. Apa perlu kita buat dengan tolak N? Tolak N bawa ke kanan, kita akan tukar jadi tambah. Jadi perkara rumus M tolak 3T tambah N. Ataupun kita boleh ubah tanda positif kat depan, N tolak 3T. Begitu. Okey. Kalau dalam soalan ini, dalam buku teks ini dia ajar kita gunakan aplikasi konsep kesamaan. Okey, nak hapuskan negatif 3 ni, kita darabkan dengan negatif 3 tu dapat 1, 1. Kiri darab negatif 3, kanan pun kena darab negatif 3. Sebab tu kita dapat negatif 3T. M tolak N. Sama je macam cikgu buat juga. Cuma cikgu terus bawa ke kanan. Tak ada seimbang tulis tolak 3 kat sebelah kiri ni. Okey, ini cikgu buat yang cara mudah lah. Baik. Kemudian yang ni tolak N, kita jadikan tambah N, kanan pun kena tambah N. Sini dah hapuskan, tolak N tambah N jadi sifar. Yang dalam cikgu buat ini, cikgu terus automatik tulis tolak N bawa ke kanan. Dia tak ada tanda tolak N tambah N kat sini. Okey, sebab dia dah sifar kan, jadi cikgu tak payah tulis pun tak apa. Okey. Okay, kalau kamu tak faham lagi, kamu boleh buat cara ikut buku teks ni. Kalau kamu dah faham, boleh ikut cara cikgu buat ini. Sama saja guna yang konsep kesamaan. Cuma cikgu tak tuliskan saja tolak N tambah N kat sini. Okey? Ini semua tingkatan 1 dah belajar. Baik, ini jadi M telah diungkapkan dalam sebutan N dan T. Okey? Seterusnya kita pergi. Okey, soalan lagi mencabar. Kita tengok ni, ungkapkan P sebagai perkara rumus. Tengok soalan ni, semua ni guna kuasa 2, punca kuasa 2. Ini pun waktu sekolah, waktu tingkatan 1 dah belajar. Okey, sekarang dia kata ungkapkan P sebagai perkara rumus. P kat depan. Sekarang soalan dia bagi Q di depan. Okey, Q di depan, dia bagi punca kuasa 2 P. Okey, nak jadikan P di depan, ni punca kuasa 2. Kita tukarkan punca kuasa 2P, Q. Kita nak P saja, tak nak punca kuasa 2. Punca kuasa 2 bawa ke kanan. Ni punca aku pernah ajar, jadi kuasa 2. Jadi jawapan dia P sama dengan Q kuasa 2. Tu. Okey. Seterusnya, soalan B. S sama dengan P kuasa 2. Okey, kita tukar, kita nak P sebagai perkara rumus. P kuasa 2 sama dengan S. Kuasa 2 bawa ke kanan akan jadi punca kuasa 2. Jadi P sama dengan punca kuasa 2 S. Okey. C. Punca kuasa 2
P per 3 sama dengan W. Okey, dalam ni P dah kat depan, tapi kita kena ingat punca kuasa P, punca kuasa 3 sebenarnya. Okey, kemudian kat sini, okey, kejap, tak perlu dah buat gitu, senang macam gini Jadi kat sini punca kuasa kan, bawa ke kanan dia akan jadi kuasa 2. Okey, jadi tinggallah P per 3 sama dengan W kuasa 2. Okey, kemudian kita nak P saja. Ini operasi bahagi kan, P per 3 bahagi, bawa ke kanan akan jadi operasi darab. Jadi 3 darabkan dengan W kuasa 2, kita akan dapat 3W kuasa 2. Soalan D, T sama dengan 1 per P kuasa 2. Okey, operasi bahagi ni bawa kanan jadi operasi darab. P kuasa 2 darab T, kita akan dapat P kuasa 2 ataupun TP kuasa 2 darabkan T darab P kuasa 2, TP kuasa 2 sama dengan tinggallah 1 sahaja. Kita nak P saja. Okey, jadi P kuasa 2 sama dengan 1 per T. Okey, kenapa 1 per T? Ni operasi T darab P kuasa 2 kan, bawa kanan jadi bahagi. Bahagi buat dalam bentuk pecahan. Okey, pecahan ni operasi bahagi Kemudian P kuasa 2 ini, kuasa 2 bawa ke kanan, kita akan dapat punca kuasa 2. Sebab itulah akan dapat yang terakhir P sama dengan kuasa 2 1 per T. Gitu. Jadi kesimpulannya kat sini, kalau kamu jumpa kuasa 2, A kuasa 2, bawa kanan dia akan jadi punca kuasa 2. Gitu. Okey, kalau punca kuasa kita bawa ke kanan atau ke kiri lah, tak kisahlah ke kanan ke kiri ke, tukar tempat je, tukar tanda, kita akan dapat kuasa 2. Okey, ingat begitu. Okey, itu saja untuk tajuk cara untuk menukar perkara rumus. Contoh 2 tadi soalan bentuk kapal algebra, contoh 3 ini dia menggunakan kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, ni tips dia. Ni tips dia. Ni kalau punca kuasa 2 X1 per 2. Okey, ini nota tambahan. Okey, itu saja contoh. Nanti buat latihan dalam modul cikgu akan bagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.